bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, bulatkan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, bulatkan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, yang mana kita masih lagi diizinkan lagi pada hari ini tepat jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Setiap hari bersama dengan JM ni, Isnin sehingga Jumaat. Masya Allah. So, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM ya. Terima kasih channel IG JM. Okey. Terima kasih channel TikTok JM. Terima kasih yang bersama dengan JM. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok JM. Terima kasih juga sahabat-sahabat JM yang berada dekat Facebook page Aura Rezeki Malaysia. Okey. So, alhamdulillah ya, syukur kepada Allah. Okey. Sebelum tu JM nak minta you all tolong seperti biasa. Terima kasih love-nya. Terima kasih love-nya. Okey, minta tolong sebar-sebarkan live JM ni. Semoga sahabat-sahabat kita dekat luar sana kan, mungkin ada yang tak sempat nak tengok pagi ni tapi dia insya-Allah ya, bila lalulah dekat wall dia ke, dekat newsfeed dia ke kan, tentang apa perkongsian JM hari ni mereka mereka cuba untuk dengar, dan kita pun tak tahu, seperti yang selalu JM cakap ni, perkataan mana yang JM utarakan ataupun perkongsikan Allah jentik dekat hati yang melihat dan mendengar untuk mereka bangkit dan meneruskan perjalanan kehidupan mereka, insya-Allah. Jadi bantulah JM untuk sebar-sebarkan lagi video ni. Dan hari ni tajuknya adalah cerita seorang pengasas. Okey, tajuk ini tak pernah JM ceritakan, tak pernah JM kongsikan. Tapi pada hari ini, malam tadi bila bila tak tahulah sebab apa, sebab setiap perkongsian adalah izin daripada Allah Jika Allah tak izin, dia tak izinlah. Tapi bila Allah izin, pastinya apa yang kita lakukan semua atas izin Allah. Dan hari ini JM nak cerita tentang cerita seorang pengasas, cerita seorang pengasas. Okey, banyak sangat cerita seorang pengasas ni yang JM nak kongsikan kepada anda. Dengan hari ini adalah pertama kalinya JM nak menyelongkar ataupun JM nak berkongsi kepada anda semua cerita seorang pengasas. Maksudnya mudah je lah, cerita kehidupan seorang pengasas lah
Okay, so hari ni hari Khamis ya, kita dah lockdown berapa hari ni? Kita dah lockdown hari ni 24 hari bulan, maksudnya dah 24 hari kita lockdown. Okay, so alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, yang mana dalam keadaan lockdown ni banyak syarikat-syarikat yang tutup banyak syarikat-syarikat yang besar tutup oleh kerana menampung banyak hutang kan, dan bisnes tak boleh nak jalan so bagi JM alhamdulillah syarikat masih lagi beroperasi JM bukannya syarikat besar-besar pun untuk pengetahuan anda, JM buat perniagaan kecil-kecil je buat perniagaan kecil-kecil je tapi semangat JM besar okey, semangat JM besar, impian JM besar, alhamdulillah biarlah orang nampak perniagaan JM ni kecil-kecil tak apa, biarlah orang nampak perniagaan JM ni perniagaan kampung-kampung tak apa, tapi yang penting semangat JM besar, impian JM besar macam tu. Okey. So alhamdulillah kami masih lagi beroperasi walaupun setiap hari di pejabat tak sepenuhnya staf yang datang. Kita hanya ada staf 60% saja yang kita izinkan untuk bekerja. Itu pun kita ikut saranan kerajaan yang mana ada SOP dan kena ikut SOP dan sebagainya. Dan untuk urus niaga untuk pick up stok dan sebagainya pun kita ada waktu-waktunya. Kita tidak beroperasi setiap hari So jadi alhamdulillah alhamdulillah. Dan untuk mengetahui JM juga tengah mencari akaun diploma accounts dalam bidang account yang mana yang boleh bekerja dengan JM bekerja full time dengan JM. So mungkin ada di antara anda adik-adik ataupun saudara-saudara yang kehilangan kerja mungkin, ataupun yang tengah mencari-cari kerja, okey, boleh PM di page Aura Rezeki Malaysia. Nanti staff JM akan bagi tahulah apa yang perlu dibuat. Jadi cuba terus sebar-sebarkan apa perkongsian JM ni so alhamdulillah, walaupun syarikat kecil yang JM usahakan ni, tapi syukur sangat-sangat dapat membantu sebahagian sahabat-sahabat kita di luar sana untuk menambah baik nilai kehidupan mereka, menambah baik income mereka, walaupun sebulan hanya dapat RM500 duit tambahan, RM1,000 duit tambahan. Tapi bagi JM itu adalah satu kejayaan lah untuk JM. Sebab apa? Sebab duit ni dia tak datang dengan sendirinya. Rezeki ni tak datang dengan sendirinya. Rezeki perlu diusahakan. Perlu diusahakan barulah dia datang. Rezeki ni kita perlu, Allah nak bagi rezeki dekat kita ni, kita perlu bersedia. Bersedia untuk apa? Untuk menerima ataupun untuk kita kena ada pintunya. Tapi kalau hari ini kita nak Allah bagi rezeki, pintunya kita tak sediakan, bagaimana? So pintunya tu apa? Okey, pintunya adalah inilah. Bisnes itu bukan rezeki Bisnes itu bukan rezeki, perniagaan itu bukan rezeki. Tapi melalui pintunya, perniagaan itulah adalah rezeki. Jadi kita kena apa? Kita kena sediakan pintunya untuk Allah masukkan ataupun lorongkan rezekinya. Jadi kita kena siapkan pintunya. Jadi bila tak ada pintunya, macam mana Allah nak masukkan ni? Kat mana tak tahu. Itu yang kena bersedia untuk menyiapkan pintunya ingat perniagaan itu bukan rezeki, tapi perniagaan itu bukan rezeki, yang perniagaan itu sebenarnya adalah pintunya. Jadi kita kena siapkan pintunya dahulu. Okey. So, sebelum itu, izinkan JM perkenalkan diri. Mungkin ada di antara anda yang masih baru. Siapa perempuan ni? Bercakap hari-hari jam 11 je dia muka dia. Jam 11 je dia muka dia. Siapakah perempuan ini? Mungkin ada yang tertanya-tanya, siapakah perempuan ini? Jadi, jadi alright, izinkan JM perkenalkan diri. Nama JM adalah JM Miss Wan.
Okey, selalu orang confuse. Orang panggil JM Cik Wan, Cik Wan, Cik Wan. Cik Wan tu adalah bapakku. Cik Wan, Cik Wan, Cik Wan. Cik Wan, okey. Cik Wan tu adalah bapak JM, okey. Panggilan JM, panggilan manja ya. Panggilan manja ni tau. Panggilan manja adalah JM. Panggil je JM. Tak payahlah nak puan-puan, tak payahlah nak madam-madam, tak payahlah nak cik-cik puan, tak payahlah nak, tak payah. Just panggil saya puan. Anda tua ke, anda muda ke, panggil sahajalah, panggil sahajalah JM. Tak payah puan-puan tu, tak payah. JM lebih mesra dipanggil JM. Okey, waalaikumsalam JM. Oh, terima kasih terima kasih yang support JM. Okey, dekat TikTok. Okey, JM tak berapa nampak sangat. Sebab kecil sangat jadi JM tak boleh nak baca sangat dia punya nama tu So minta maaf tau kalau JM tak sebut nama. JM nampak juga tu apa? P dot. P dot. Oh, P dot. Okey, alright. So nama JM adalah JM. Okey, panggil JM sahaja. Okey, JM sudah berkahwin, mempunyai anak 3 orang, sudah besar-besar dah anak JM. Okey, yang pertama anak JM dah umur 23 tahun, yang kedua 21 tahun, yang ketiga 18 tahun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, umur JM. Okey, umur JM 44 tahun. Kalau ikut tarikh Islamnya dah 45 tahun masih muda lagi masih muda lagi tau. Okey, JM berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bandar Bukit Mahkota Bangi. Okey, JM adik-beradik ada 14 orang adik-beradik. Bapak JM kerja biasa je buat belacan. Okey, buat belacan, mak suruh rumah tangga. Okey, tapi okey, bayangkan ketika itu nak besarkan anak 14 orang nak besarkan anak 14 orang dengan jual belacan yang harga 1 kilo belacan tu RM1.80. Ketika itu bapak ni dia tak pandai naik kereta tau, sebab kami orang susah kami orang susah. Bapak dia tak pandai naik kereta, tapi dia akan bawa belacan tu ke daerah-daerah lain menggunakan motor dia je lah menggunakan motor dia. So daerah-daerah lain tu jauh juga hampir 20 km kadang-kadang dia pernah juga daripada Banting dia sampai ke Puchong untuk semata-mata nak hantar belacan saja. Belacan yang sekilo dijual dengan harga RM1.80. Allahu Akbar kan, pengorbanan seorang bapa pengorbanan seorang bapa untuk membesarkan 14 orang anaknya Jadi syukur Alhamdulillah, dan adik-beradik 14 orang sangat-sangat harmoni. Ya Allah, hai rindu pula Sebab apa? Sebab adik-beradik JM ni dia ramai yang dekat kampung tau, berkumpul satu kampung tau, tak ada jauh-jauh. Yang jauh cuma JM, lepas tu kakak JM ada 1, 2, 3 je, 3 orang je yang jauh. Yang lain semua berkumpul satu kampung. Sebab tu kalau hari raya ataupun buat kenduri ke kendara ke, tak perlulah JM nak panggil saudara-saudara sekampung tu, tak payah. Sebab ya Allah, tapi yang seronoknya bila kampung JM buat kenduri kendara ini, dululah cerita masa sebelum Covid kan. Adik-beradik dah lah ramai. Lepas tu kami punya kampung ni semua dah macam saudara dah. Walaupun kita tak jemput untuk kenduri kendara, tapi mereka datang tak untuk bantu. Jadi macam ya Allah, seronoknya. Itulah hidup bermasyarakat seronok sangat kan. Tapi bila sekarang dengan keadaan Covid ni, kita dah tak boleh dah buat macam tu kan. Nak berkumpul adik-beradik ramai pun dah tak boleh kan. So itulah, jadi Alhamdulillah kami sangat-sangat harmoni kami sangat-sangat harmoni. Adik-beradik 14 orang adik-beradik. JM ni ada yang tanya JM tahu macam mana JM menjaga ukhuwah dengan adik-beradik 14 orang adik-beradik. Korang bayangkan 14 orang adik-beradik belum dicampur dengan anak-anak sedara. Anak-anak sedara pula yang ada anak pinak ni. JM pun dah
dah sekarang ni pun dah pangkat Ninda. Sebab ada cucu tu tadi, cucu daripada anak saudara, cucu saudara. Dah panggil nenek dah, dah panggil Ninda dah. Kan? So bayangkan betapa ramainya kan. Jadi alhamdulillah kami sangat-sangat harmoni Kami sangat-sangat harmoni, sangat-sangat bergotong royong. Itu sebenarnya Big YJM tau. Big YJM. Dan adik-adik JM ni yelah, ada yang tak sekolah habis kan, ada yang tak sekolah habis, ada yang tak pandai nak membaca. Yelah, adik-adik JM ni, kalau JM hari ni yang bongsu pun dah 44 tahun, yang lain-lain tu dah umur 60 lebih tahun tau adik-adik. Adik-adik JM ada yang dah umur, yang sulung pun dah 60 lebih tahun. Dah kalau ikutkan dah pangkat-pangkat macam mak-mak korang je tau, adik-adik JM. So alhamdulillah lah, kami sangat-sangat harmoni lah, harmoni. Belum tentu tau, adik-beradik kadang-kadang adik-beradik dua orang pun bergaduh. Berbasah muka, tak puas hati. Engkau lebih, aku kurang. Engkau kurang, aku lebih. Macam-macam berkelahi kan. Bukan mudah tau, tapi alhamdulillah JM, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itu semua adalah formula untuk kita menjemput rezeki. Jaga hubungan. Jaga hubungan, itu semua adalah formula menjemput rezeki. Jadi kita kena buat. Hari ni kita kena baik dengan orang sekeliling. Kita kena baik dengan adik-beradik kita. Kita kena baik dengan orang sekeliling. Okay, alright. Tengok live JM sambil minum kopi Aura. Masya Allah. JM baru lepas minum kopi. Okay. So itulah serba sedikit tentang JM. Oh, satu lagi. JM ni buat apa sebenarnya? Okay, JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Dan untuk pengetahuan semua, Aura Rezeki ni sudah berada di pasaran, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Dan produk Aura Rezeki ada lebih kurang 36 rangkaian produk yang semuanya berasaskan garam. Berasaskan garam tau. Garam, bukan bunga. Garam, bukan bunga, bukan buah, bukan aloe vera, bukan buah kurma, bukan apa, bukan. Garam. Garam, bukan bunga. JM tak cerita pasal bunga. Bagilah orang yang pakar bunga cerita pasal bunga. JM tak nak cerita pasal bunga. Okey, 7 tahun JM cerita pasal garam. Khasiatnya garam, kelebihan garam, apa yang garam boleh buat, fungsinya garam, produknya garam, scrubnya garam, semua garam. Semua garam. JM bercerita tentang produk JM iaitu garam. JM tak cerita pasal produk lain. Bagilah orang yang cerita pasal produk lain. Tapi ada juga yang cakap JM tiru-tiru produk dia. Kau buat apa? Aku buat apa? Aku buat garam je. Kan? Aku buat garam je, aku tak tiru produk orang kan. Aku buat garam je. Kalau kau nak buat bunga, kau buatlah bunga. Silakan. Aku tak pandai cakap pasal bunga. Okey, alright, yang tu. Okey, so jadi 7 tahun dah JM mengasaskan produk garam Aura Rezeki. Alhamdulillah, syukur. Okey, pengalaman bisnes, pengalaman JM dalam dunia perniagaan, baru 18 tahun. Itu pun yang serius, betul-betul serius pada tahun 2003. JM ambil pada tahun 2003. Sebenarnya JM mula berjinak-jinak berniaga memang daripada awal lagi, daripada sekolah lagi sebenarnya. Masa tu mak jual pecal dekat pasar, JM pun ikut, naik basikal, ikut jual pecal apa semua. Kat situ JM dah mula berhadapan dengan orang, dah mula dengan jual beli. Dan bila dah kahwin, ketika itu anak 3, masa tu anak nombor 3, JM serius dalam bidang perniagaan. Yang mana ketika itu sebab JM suka sangat JM cerita pasal lampau, masa lampau JM. Masa lampau JM yang mana dulu tak macam sekarang, kan. Sekarang kenapa? Sekarang senang je, dekat jari je kan. Ada handphone dah cukup dah, boleh buat bisnes. Kalau dulu, ya Allah, kena jumpa orang. Kalau tak ada kereta ni nak jumpa orang ni, kenapa? Naik bas. Dulu tak ada Grab, dulu tak ada
Tak ada apalah, grab tu tak ada dah. Nak kena naik bas, nak kena naik taksi, nak jumpa orang ni. Itu kalau yang tak ada kereta. Kalau yang ada kereta, macam JM nak kena isi minyak dulu. Dah isi minyak, nak jumpa orang, nak kena belanja minum lagi. Masya Allah kan kalau dulu. Lepas tu penampilan lagi, kena pakai yang kemas-kemas, baju yang cantik. Kan? Baju yang cantik, muka yang cantik, nak kena ada bedak-bedak sikit, tepek-tepek bedak, tepek-tepek gincu. Walaupun ketika itu gincu dah habis dah tu, korek-korek pakai juga. Kan? Sebab apa? Sebab nak nampak, nak jaga penampilan dekat situ kan. So jadi itu ketika itu belum lagi bau badannya pula. Nak kena selalu wangi. Bau mulutnya pula, tengok giginya ada ke tidak, sambal ni dan sebagainya. Ya Allah, tapi sekarang kan senang sangat cuma hendak atau tidaklah sebenarnya. Cuma hendak atau tidaklah sebenarnya. Jadi ya Allah, sekarang sangat senang. Agak-agak rasa malas belajar ni dekat Zoom ke, agak-agak macam malas, tak bersedia untuk buka muka ni, malu sangat katakanlah anda malu sangat, tak payahlah buka video. Anda pakailah kain batik, anda pakailah baju kelawar, anda dah boleh belajar dengan mendengar dan ambil note kan. Senang je tapi kalau dulu ya Allah, tapi JM sangat-sangat thankful lah pada Allah sebab JM melalui zaman itu. Yang mungkin anda, kebanyakan antara anda semua yang ada dekat sini yang tidak melalui zaman seperti JM tu. Berjumpa face to face dengan klien, belum lagi kena penolakan, belum lagi kena lempar produk, belum lagi bagi name card kena lempar name card. Allah, JM ingat ketika itu JM buat bisnes, JM pergi ke Kulim. JM pergi ke Kulim, ketika itu JM jumpa dengan manager mana entahlah, tapi Kulim tu ada satu kilang, mungkin kilang kereta lah mungkin kan. JM bagi name card ni, JM tulis kat situ managing director. JM buat satu syarikat untuk JM dan JM tulis managing director. Lepas tu bila dia baca, kecil-kecil lagi dah jadi managing director. Saya nak jadi managing director ni berpuluh tahun baru saya dapat pangkat managing director. Nampak tak? Ya Allah, ketika itu tak tahu nak letak muka kat mana. Ketika itu tak tahu nak letak muka kat mana, pergi jumpa orang malam-malam, pergi rumah orang malam-malam kan. Tapi alhamdulillah lah, itu sebenarnya adalah pengalaman pengalaman yang tak boleh orang nak pengalaman ni. Kalau idea ni orang boleh nak ambil tau, orang boleh nak tiru kita. Tapi pengalaman ni, pengalaman kita sendiri, orang tak boleh nak tiru. Orang tak boleh nak tiru pengalaman kita. Idea orang boleh tiru, tapi pengalaman kita, apa yang kita lalui hari ini, orang tak boleh tiru perjalanan kita. Okey. So itulah sedikit tentang JM. Okey, 18 tahun dalam dunia perniagaan, bukannya tiket untuk JM rasa JM ni semua betul. Apa yang JM cakap semua betul. Korang kena ikut ni. Aku dah ada pengalaman sekian lama. Tak, bukan tiket untuk itu. 18 tahun dalam dunia perniagaan, bukannya tiket kata kita ni ilmu dah banyak. Aku ilmu dah banyak dah, makan garam dulu daripada engkau. Engkau pula baru setahun jagung dah belagak. Tak, tidak. Jangan rasa yang 18 tahun ni ilmu dah banyak. Sebab tu JM selalu cakap, walaupun hari ni ilmu dah banyak, tapi tak faham pun tak boleh juga. Ilmu je banyak tapi tak diamalkan, tak ada tindakan. Tak ada amalkan. Ilmu banyak tapi diamalkan tidak pun tak juga. Ada ilmu banyak tapi tak faham pun tak boleh juga kan. Ada ilmu banyak, semakin nak ilmu, semakin keliru pun ada juga. Jadi ilmu ni juga kena diurus. Jadi 18 tahun dalam dunia perniagaan bukannya tiket untuk merasa kita ni hebat, bukannya tiket untuk berasa kita ni megah, bukannya tiket untuk merasa kita ni banyak ilmu, bukannya tiket untuk merasa itu semua itulah. Jadi rendahkan diri kita untuk apa? Untuk kita belajar dan terus belajar, memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri, insya-Allah. Jadi itulah sedikit tentang JM. Mungkin ada yang
tak kenal dengan JM kan, baru nak berkenalan dengan JM. Inilah sedikit sedikit tentang JM. Okey, hari ni JM nak cerita tentang cerita seorang pengasas yang julung-julung kalinya JM cerita pada hari ni. JM tak pernah pun cerita. Okey, so sebelum tu JM nak ucapkan terima kasih kepada yang bersama dengan JM, Nur Hafizah. Okey, sebiji macam JM cakap tu, saya pernah rasa jumpa orang berpanas. Pernah rasa penolakan saya. Masya Allah, hebatnya kan orang lama-lama ni kan. Okey, kita ada Ardani, Ani, kita ada PY. PY, kita ada PY. Okey, Ayub Sadarman ni adalah orang hebat ni boleh follow dia Okey, kita ada Isha Humairah, orang hebat juga ni, Isha Humairah. Okey, kita ada Nonita, orang hebat juga dengan pengalaman Kak Ita. Okey, sedikitlah tentang pengalaman Kak Ita ni, apa yang JM ambil apa yang JM ambil. Sebab tu walaupun kita hari ni dah ada pengalaman yang banyak, 18 tahun dalam dunia perniagaan, kita kena melihat orang lain ni. Kita kena melihat kekuatan orang lain. Kita kena melihat keberanian orang lain. Kita kena melihat bagaimana orang menanggani masalah tu. Macam Kak Nonita, okey, Kak Nonita ni yang JM respect sangat. Kak Nonita Manap ni daripada Kota Tinggi adalah stokis JM, yang mana ketika itu beliau diuji dengan suami beliau, Allah ambil suami beliau, meninggal ketika itu. Allahu Akbar. Tapi kan Kak Ita ni dia orang yang kuat, cekal Kita pun tak tahulah apa rahsia dia. Apa rahsia dia, yang mana dia sangat-sangat cool je. Dia sangat-sangat redha, sangat-sangat tenang menerima perkabaran yang suaminya tu Allah ambil tu ketika itu. Dan ketika itu orang lain ketika itu orang lain yang tak ada masalah, yang tak ada masalah sebesar dia, tapi buat bisnes ketika itu orang lain ni JM cerita orang lain yang tak ada masalah, yang buat bisnes tenang-tenang aja, tapi buat bisnesnya hasilnya cuma 500,000 sahaja sebulan. Tapi Kak Nonita Manap ni ketika itu bulan yang diuji, yang Allah ambil suami dia, Allahu Akbar ketika itu sale dia melonjak-lonjak. Lebih 10,000 tau sebulan ketika itu. Allahu Akbar. Jadi JM suka sangat bertanya dengan dia apakah amalan dia membuatkan dia menjadi sekuat itu Bukannya jangan disebabkan kita pengasas, kita tak nak bertanyakan kekuatan ataupun keberanian semangat stokis kita. Kita kena belajar, kita kena merendahkan diri. Walaupun kita sebagai seorang pengasas, walaupun kita sebagai seorang leader dalam pasukan kita kena turun ke bawah. Sebab tu JM cakap hari ni, pengasas ataupun seorang leader bukannya tiket untuk kita bermegah-megah dengan pangkat kita. Bukannya tiket untuk kita bermegah-megah yang mana orang je kena cakap ikut kita. Tidak boleh. JM merendahkan diri, turun ke bawah. JM sebagai seorang pengasas, kalau Aura Rezeki ada pengasas, ada master stokis, dan ada stokis, ada agent, ada membership. JM turun ke bawah, turun ke bawah master stokis, turun lagi ke bawah stokis. Bertanyakan tentang bagaimana akak melawan emosi tu. Apabila diuji dengan kematian suami, tapi akak still lagi tenang, dan bisnes pun semakin maju dan semakin bagus. So hari ni beliau dah ada outlet Aura Rezeki di Kota Tinggi Johor. Allahu Akbar, JM pun dah sampai ke outlet beliau. Sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Seorang ibu tunggal, ada anak-anak lagi, besarkan anak, dan ada anak kecil lagi umur dalam 3 tahun macam tu. Allahu Akbar So jadi tak ada masalah walaupun hari ni anda seorang pengasas, anda seorang ketua, rundukkan diri. Rundukkan diri untuk belajar. Belajar melalui orang-orang bawah kita. Tak rugi pun bila kita merundukkan diri.
tak rugi sangat-sangat. Bila kita merundukkan diri kita, belajar dengan orang bawah, tak rugi sangat. Tidak merugikan untuk kita. Tidak merugikan. So, orang yang rugi adalah orang yang melihat dirinya di atas saja. Orang yang melihat diri dia di atas saja. Orang itu adalah orang yang sangat rugi. Sangat rugi bila dia berada di atas, dia sangat maksudnya dia hanya dia sangat rugi bila dia tak turun ke bawah. Sebab tu JM melayan tim JM ni sebagai seorang pengasas. Ini hari ni JM cerita ni sebagai seorang pengasas. Jadi sebagai seorang pengasas, hari ni JM melayan, walaupun dia membership sekalipun, dropship sekalipun dalam tim JM tetap melayan yang sama. Tetap tanya khabar, setiap hari tanya khabar dekat diorang. Setiap hari tanya macam mana, ada tak apa yang lagi yang perlu JM bantu. Walaupun dropship, agent, membership dah ada dah mak-mak diorang, dah ada dah leader-leader diorang. Tapi setiap hari JM membangkit semangat, JM bertanyakan khabar, JM menyelami hal-hal dan masalah mereka. Jangan kata pengasas ni duduk goyang kaki je. Untunglah jadi pengasas. Untunglah jadi pengasas, orang bawah buat kerja. Untunglah jadi pengasas, ejen dah ramai. Untunglah jadi pengasas, kan? Boleh beli kereta mewah. Untunglah jadi pengasas, boleh ada rumah besar. Untunglah jadi pengasas, boleh pakai baju-baju cantik. Untunglah jadi pengasas, boleh beli handbag yang mahal. Sahabat-sahabat semua, okey. Walaupun seorang pengasas, walaupun seorang CEO, walaupun seorang majikan, cara kerja sama. Cara kerja kita kena sama. Kita kena buat cara yang sama. Kita bermula daripada bawah. Bermula daripada bawah ni. Kita bukan terus-terus di atas. Kita bermula daripada bawah. Kita bermula daripada bawah. Ketika JM pun tak tahu pengasas tu apa sebenarnya. Dalam kamus hidup JM tak pernah pun berimpian untuk menjadi seorang pengasas, untuk jadi seorang pengusaha produk. JM tak pernah pun ada impian dan ada matlamat untuk jadi seorang pengasas. Tidak. Tapi Allah sangat merancang dan Allah sangat baik untuk JM. Allah sangat merancang. Allah merancang untuk kehidupan JM. Diberi kejatuhan yang sangat teruk ketika itu tahun 2014. Dengan kejatuhan tu disebabkan apa? Disebabkan kebodohan diri. Disebabkan kebodohan diri, disebabkan keangkuhan diri yang tak nak belajar, disebabkan keangkuhan diri, disebabkan tak nak menerima cadangan-cadangan dan nasihat orang lain. Itu yang berlaku tahun 2014. Allah menguji orang yang macam JM ketika itu. Ya Allah, sombong. Dia rasa dia dah banyak pengalaman, dia rasa hebat, dia rasa bagus, dia rasa orang yang banyak pengalaman. JM rasa JM orang yang banyak pengalaman, yang banyak ilmu, yang banyak pengetahuan, yang boleh bercakap, yang boleh bercakap dengan lantang. JM sombong ketika itu sebab hanya tak dengar pun apa orang lain cakap. Hanya betul sendiri je. Hanya betul sendiri je. Hanya menuding orang lain je. Hanya menyalahkan orang lain sahaja. Itulah JM ketika itu. So, apa yang berlaku? Orang tak boleh pun nak menyedarkan JM. Orang tak boleh. Orang yang macam JM ni mungkin adalah dekat luar sana. Orang yang macam JM dan orang yang kat luar yang sama macam JM ni, angkuh ni dengan ilmu yang ada, angkuh dengan pengalaman yang ada, hanya Allah sahaja yang boleh memberi palm dekat dia, baru dia sedar. Itu JM. Ketika itu Allah bom JM tahun 2014, langsung tak ada apa-apa. Bisnes tak ada, staf dah berhenti, duduk kat rumah, hutangnya banyak, semangatnya hilang. Duduk kat rumah, orang yalah, bila kita dalam kejatuhan, ramailah orang yang tak nak dengan kita, yang tak nak ni involve dengan kita sebab takut nanti JM pinjam duit nak beli susu anak. Nanti JM ni
nanti takutlah JM ni nanti nak bayar hutang kereta dia, nanti nak pinjam duit kat aku. Kawan-kawan ni menjauh. Mana bila kita sedang diuji kejatuhan, yang paling nampak kat sini adalah kawan-kawan lah yang menjauh. Yang menjauh dengan kita ni, tak nak dengan kita, takut nanti. Takut apa? Takut kita ni JM ni nak pinjam duit ni. Ketika itu orang yang macam JM ni, hanya Allah yang boleh menguji. Hanya Allah yang menguji bom. Sebab ketika itu apa orang cakap, apa suami cakap tak dengar. Kita je yang betul. Kita dah kata, orang dah kata dah ni kita salah. Salah JM, tak boleh buat macam tu JM. Tak boleh JM, kau tak boleh buat macam tu, nanti orang marah JM. Nanti orang mula tak percaya kau JM. Apa aku kisah? Orang tak percaya. Apa aku kisah? Aku dah makan garam lebih banyak lagi lah daripada orang yang cakap tu. Jangan orang yang macam JM ni lah. Hanya Allah yang boleh bom. Baru dia sedar akan kesilapan dia, akan kelemahan dia, akan keangkuhan dia. So, bagi anda semua yang mungkin sama macam JM, banyak-banyakkanlah bermuhasabah diri. Banyak-banyakkanlah bermuhasabah diri. Tapi tak apa, ini perjalanan. Perjalanan. Ini perjalanan. Ketika Allah menguji ketika itulah kita mula muhasabah diri. Ya Allah, aku sebenarnya tak hebat mana pun. Teruknya aku, malunya aku ketika itu. So alhamdulillah ketika itu pada tahun 2014 yang mana JM dalam kejatuhan, JM mula berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semangat aku ya Allah. Datangkanlah keyakinan aku ya Allah untuk aku meneruskan kehidupan aku ya Allah. Aku tahu ujian-ujian ni adalah untuk apa? Untuk menyedarkan aku ni. Aku tahu ujian yang Allah bagi ni, yang kau bagi ni supaya aku sedar apa yang aku buat ni salah. Aku ada silapnya, aku bukan betul aja. Aku bukan orang yang betul sahaja. Aku ni kena apa? Kena sedar dekat situ. Jadi ketika itu bila Allah menguji seberat itu, ya Allah, dekat situlah baru JM tahu kesilapan, baru JM tahu kesedaran, baru JM tahu ya Allah teruknya aku ketika itu kan. Hanya aku sahaja yang betul, orang lain tak betul, orang lain salah. Suami cakap pun salah, suami cakap tak dengar, kawan-kawan lagi lah, orang yang dekat dengan kita pun kita tak dengar, lagi-lagilah kawan kan. Macam tu lah. Jadi orang yang macam JM, okey, orang yang macam JM ada dekat luar, ada dekat luar. Tak boleh nak menerima nasihat-nasihat daripada orang lain, semua dia betul. Tapi satu hari nanti dia akan tersedar melalui ujian yang Allah beri direct kepada dia. Pasti. Itu yang JM alami. Itu yang JM alami. So alhamdulillah tahun 2014 bila ketika berdoa memohon kepada Allah, minta penawarnya, alhamdulillah Allah datangkan satu penawar iaitu garam. JM pernah pergi ke seminar ketika itu, seminar yang mana ada seorang motivator tu sangat terkenal. Dia kata mandi garam ni bagus untuk meningkatkan semangat diri, untuk meningkatkan keyakinan diri. Jadi JM pun ambil garam, JM rukiahkan, JM adalah secret dia yang JM bagi memulihkan semangat JM. Dan daripada situlah JM mula niat, ya Allah, aku nak buat garam. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang yang kecundang, orang yang resah, gelisah, bimbang, hilang keyakinan diri, hilang semangat diri. Aku nak buat garam ni ya Allah, aku nak bantu semua orang ya Allah, semua orang yang macam aku ketika itu. So alhamdulillah Allah bagi ilham ketika itu ketika itu pada tahun 2014 yang mana JM mengusahakan garam pada tahun 2015 bulan Februari JM mula sebarkan. Dan ketika itu sebab JM ni sebab JM cakap tadi kan, perjalanan seorang pengasas ni JM tak tahu pengasas ni apa sebenarnya. Rupanya pengasas ni on the
owner produk. Bila dia buat produk, okey, bolehlah dikategorikan sebagai pengasas, macam tu. Tapi JM tak tahu pengasas tu apa. Lepas tu JM tak tahu macam mana nak buat. JM tak tahu. Semua JM ni tak ada kawan-kawan tau yang buat. JM ni orang yang susah sangat nak berkawan dengan orang yang hebat-hebat dekat luar tu. JM malu. JM antara orang yang pemalu dan segan. Yang pemalu, segan, nak menyendeng-nyendeng dengan orang hebat ni. JM tak pandai. JM tak pandai nak membuatkan orang bagi perhatian dekat JM. JM tak pandai. JM antara orang yang tak pandai kat situ. Ya Allah, tak pandai nak ambil kesempatan untuk bergandengan ataupun untuk duduk bersebelah dengan orang yang hebat. Ya Allah, itu bukan JM. JM tak pandai yang tu. Ada orang yang suka untuk, macam mana nak cakap, ada orang yang suka expose, yang suka expose. Contohnya macam dia suka sangatlah orang nampak dia. Ada orang yang macam tu. Dia suka sangat orang nampak dia. Dia suka sangat kalau dekat seminar tu asyik dia je yang angkat tangan. Kalau dekat seminar tu asyik dia je yang nak bercakap. Kalau dekat seminar tu, seminar ramai-ramai, asyik dia je nak ke depan. Itu antara orang yang nak nampak yang macam mana dia suka yang orang lain, dia nak nampakkan diri dia. Ada orang macam tu. Dia sukalah macam nak expose diri dia dekat khalayak ramai ni, dekat tempat orang ramai ni. Dia lah antara orang yang suka. Tapi berhati-hati tau. Berhati-hati. Kadang-kadang orang yang macam tu, yang suka sangat, yang minta orang lain bagi perhatian dekat dia. Ya Allah, kadang-kadang kita tak tahu yang ramai-ramai tu ada racun di dalamnya. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab itu semua akan tikam balik dia nanti. Tikam balik dia nanti. So hati-hati. Hati-hati ni. Bila buat sesuatu, hari ni lagi-lagi anda bawa satu jenama, anda pula dalam dalam ranking ketua, bawa satu jenama, lepas tu sibuk pergi pula dekat grup orang lain. Contoh, dia jangan bagi contoh dekat grup orang lain, nak orang lain nampak you all pun buatlah cerita-cerita yang best supaya orang boleh nampak kau, orang boleh nampak dia, yang orang boleh nak mingle dengan dia. Berhati-hati sebab melalui apa yang kita, sebab ketua ni, sebab JM cakap tadi, pengasas ataupun ketua, dia kena tahu letaknya diri dia dekat mana. Dia kena tahu apa produk yang dibawa, dia kena tahu brand apa yang dibawa. Tapi kalau hari ni dia bercakap tentang brand orang lain yang merendahkan brand dia, produk dia, ya Allah, itu salah. Itu orang yang bodoh namanya. Bodoh sebab apa? Sebab menabur pasir di periuk nasi sendiri. Kena hati-hati. Jangan disebabkan nak dapat perhatian daripada orang, kita sanggup untuk buat yang tu. Sanggup merendah-rendahkan produk kita, untuk dapat perhatian dekat dalam grup produk yang lain. Jaga tu, jaga sangat. Jaga sangat yang tu. So JM sangat-sangat menjaga tu. JM ramai kawan-kawan JM pengasas-pengasas yang gunakan produk JM. Tapi mereka nak guna. Cuma nak guna, tapi mereka tak nak buat bisnes. Cuma nak guna. Nak guna. Tak salah, nak guna tak salah. Tapi bila menggunakan dan merendahkan produk sendiri, itu salah. Itu salah sangat. So, jadi ketika itu JM buat produk pada tahun 2015, Aura Rezeki. Ya Allah, aku dah lah tak pandai, dah lah tak tahu apa semua, buat produk apa semua kan. Tutup bila buat produk. Okey, bila buat produk, orang kata kita ciplak dia. Ya Allah, ketika itu kononnya nak bukan nak join venture pun. So yelah, maksudnya macam okeylah, kau promote produk aku promote produk engkau lah. Ketika itu, alah, Seri produk dia kan, jual dia punya stokis ke master stokis ke apalah, 1000 pun susah nak jual ketika itu. Tapi bila JM ketika itu, bila JM macam okeylah, aku ambil produk, aku guna produk, aku buat produk aku yang ni,
Okey, aku cuba bagi hadiah lah melalui dengan produk kau. Ketika itu jualan jualan satu bulan lebih 35 unit produk dia. Maksudnya JM ambil produk tu, JM beli, ambil produk dia JM beli, tapi JM bagi free kepada mana yang beli produk JM akan bagi satu. Ini JM cakap terus terang. Tapi ketika itulah ada satu seminar yang dia cuba memkenalkan diri JM, yang mana aku ada produk aku sendiri ni, tapi dia kenalkan diri JM ni, JM sebagai apa? Sebagai marketing dia. Kau rasa aku yang angkat garam, aku yang buat garam, aku yang bercerita tentang garam, tapi tup dekat seminar yang besar kau kata aku ni adalah marketing untuk produk dia. Allahu Akbar. Ketika itu rapuh ke tidak hati kita? Ni kawan ni sebab tu dalam dunia perniagaan ni, dalam dunia bisnes ni macam-macam orang yang ada. Yang suka ambil kesempatan ada, yang suka tikam belakang ada, bukan tikam belakang, depan-depan pun ada. Ya Allah, ini bercakap the real story ni. The real story cerita seorang pengasas ni. Ketika itu, kau bayangkan engkau yang mengusahakan, engkau idea daripada engkau, tapi engkau dianggap sebagai marketing untuk produk dia. Dianggap lepas tu bila JM pun macam okeylah, tak apalah, tak naklah join venture lagi sebab aku ni ada produk aku, tapi kau kata aku jadi marketing untuk company kau pula kan. So macam tak fair lah bagi JM, sebab semua JM lah yang bertungkul lumus, aku lah yang angkat garam 600 kilo hingga 1500 sehari, tapi kau kata aku ni marketing untuk syarikat kau. So itu sangat-sangat tak baik. Itu sangat-sangat tak baik. Hanya orang nampak dia sahaja. Ini cakap betul-betul, ini real story ni real story. So ketika itu ya Allah, JM rasa macam Allahu Akbar, kenapa macam tu sekali? Dan banyaklah cerita-cerita katanya Aura Rezeki ni dulu dia punya lah, JM cantas dia lah, JM ambil lah, JM tiru dia dan macam-macam. Sedangkan JM bermula dengan produk garam ni tahun 2015, JM bermula sampai sekarang aku tak pernah cerita pasal produk lain. Aku tak pernah cerita pasal bunga ke, aku tak pernah cerita pasal buah ke, aku tak pernah cerita pasal apa-apa. Aku cerita pasal garam je. Aku cerita pasal garam je. Tapi itulah itu memang real. Itu memang real. Itu memang real. Memang akan ada kat situ. Memang ada kat situ. So tuk bila dia tahu JM buat garam ni meletup-letup, dia pula keluarkan produk garam. Dia pula keluarkan produk garam. Pada asalnya aku jual produk kau pun tolong jual produk aku. Tuk dia pun buat produk garam. Kau rasa tu kawan tu? Jangan buat orang. Jika buat orang hari ni macam tu je lah nanti. Jaga hati ni. Jaga hati. Bersihkan hati. Lepas tu itu belum lagi cerita ni. Dalam grup dia ni. Cerita ni. Ya Allah, sikit tak banyak kan orang tengok JM ni teruknya. Tapi JM tak kisah pun. Apa tak kisah pun, JM jalan je. Aku tak cerita pun pasal lain, aku tak cerita pun pasal benda lain, aku cerita pasal garam aja. Daripada dulu sampai sekarang aku tak pernah pun nak cerita pasal hal lain, pasal benda lain, tapi JM cerita pasal produk garam. Ketika itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tapi JM masih lagi berbuat baik. JM hilangkan rasa dendam, tapi nak, maksudnya berkawan tu boleh, berkawan, tapi nak baik-baik sangat tu JM tak boleh. JM tak boleh. Itu kira dah mengkhianati lah. Dah kira mengkhianati. Dan ada sekali tu JM pernah pergi dia buat open house lah. Dia buat open house. Lama jugalah ketika itu, dah 3 tahun ke 3 tahun lah ketika itu kan. JM ni biasa je, orang jemput datang, okey lah JM datang. So ketika itu adalah seorang ni dia cakap, ni yang JM ke? Yang JM ke? Yang JM yang dulu marketing aku tu. Yang dulu marketing aku, yang dulu dia bawa, yang dulu aku suruh dia buat produk Aura Rezeki tu. Kau bayangkan dah 3 tahun dah, tapi dia masih lagi kata yang aku ni marketing dia dan Aura Rezeki ni dia punya dan akulah yang tolong bawa. Allahu Akbar. Berapa banyak lah dia dah buat dosa kat situ kan.
Berapa banyaklah dia dah buat dosa kat situ. So tapi tak apalah, JM ni maafkan aja lah. JM ni maafkan je. Macam-macam macam-macam. Ini baru cerita ni orang-orang kat luar. Belum cerita orang-orang dalaman lagi. Belum cerita lagi stokis kita, masa stokis kita yang buat produk sama dengan kita ni. Belum lagi cerita ni. Belum lagi staff kita sendiri ni. Staff kita sendiri yang komplot ni dengan kita punya apa ni? Leader-leader kita ni komplot. Kau nak buat garam sendiri tak? Aku tahu kat mana nak buatnya. Kau nak buat garam sendiri kat alah JM tu buat senang aja. Belum macam tu tau. Belum macam tu. Tapi Allah, itulah perjalanan Itulah perjalanan. Itulah perjalanannya Bukan mudah. Hari ni korang tengok mudah. Bagusnya JM jadi pengasas best ni, nak jadi macam JM. Tapi kau tak tahu dalam keadaan yang best, yang indah, yang best-best yang korang tengok tu, di dalamnya macam mana ni? Berombaknya macam mana? Taufan ributnya macam mana? Tak nampak kat situ. Tak nampak kat situ. JM bukan nak menakut-nakutkan ke apa, tidak. Tapi itulah. Sebagai seorang pengasas, sebagai seorang ketua, kena pandai apa tau? Kena pandai ni macam mana nak kendalikan layang-layang. Macam mana nak kendalikan layang-layang? Ketika layang-layang ni kita lepaskan, pelan-pelan kita lepaskan. Bila sampai dekat atas, ya Allah, dia pula tak tahu arahnya. Sebab dekat atas tu hujan, ribut, petir semua ada ni. Tekanan semakin kuat ni dekat atas tu. Kita tarik lagi. Tarik ni kuat ni. Dengan menarik tu, dengan sakit ni, dengan luka, dengan sakit, dengan lenguh, dengan segalanya nak tarik. Lepas tu dah tarik ni, nak lepaskan sikit. Allahu Akbar. Macam itulah sebagai seorang leader, sebagai seorang pengasas. Bukan mudah perjalanannya. Bukan mudah. Tapi hendak tak hendak itu adalah pilihan kita. Hendak tak nak itu adalah pilihan kita. Kita yang hendak. Kita yang hendak. Kita yang ada impian. Kita yang nampak matlamat tu. Kita yang nampak matlamat tu. Jadi bukan mudah Bisnes ni bukan mudah. Bisnes ni bukan indah saja, bukan. Belum lagi dengan masalah dalaman lagi. Dah ada syarikat lagi. Macam mana nak kendalikan staff, macam mana nak kendalikan macam-macam. Macam-macam. Jadi seorang pengasas ni bukan hanya tahu jadi juru jual je. Asal produk boleh jual cukuplah. Bukan. Banyak lagi yang kita perlu belajar. Banyak lagi yang kita perlu mendalami. Sebagai ketua, JM hari ni JM bercerita tentang seorang pengasas. You anggaplah JM cerita hari ni sebagai seorang ketua. Anda ni seorang ketua sebenarnya. Hari ni bila JM cerita seorang pengasas, anggaplah apa yang JM cerita ni adalah cerita sebagai seorang ketua. Untuk menjadi seorang ketua bukan mudah. Mengendalikan orang rangkaian-rangkaian di bawah bukan mudah. Tak semua orang yang suka. Kadang-kadang sebagai seorang pengasas pun kan, kadang-kadang kita nak apa? Kadang-kadang kita ni nak bersembang-sembang juga bersembang kesusahan kita ni. Bersembang-sembanglah juga apa masalah kita ni. Kadang-kadang apa yang kita sembangkan ni dengan orang bawah kita, kadang-kadang orang bawah ni tak jujur dan amanah. Tak jujur dan amanah juga. Kadang-kadang kita ni macam, iyalah kita sebagai seorang pengasas pun, sebagai seorang ketua pun, kita pun orang manusia biasa, tak perfect kat situ. Tak perfect kat situ. Jadi kadang-kadang kita pun terceritalah juga, itulah kan, itulah dia tu kan macam tu apa semua kan. Yang si Polan ni pula kan tak jujur, screenshot. Bila screenshot, bagi dekat siapa? Bagi dekat si Polan yang sama-sama kita canang tadi tu, sama-sama kita mengata tadi tu. Dah kita pula ni pengasas ni dah tak baik pula dengan si Polan yang kita cakap tu. Padahal ni orang yang diamanahkan ni, orang yang kita berkongsi rahsia, berkongsi masalah, berkongsi apa semua ni tak amanah ni. Disebabkan dia tak amanah ni tadi, kita dah tak baik dengan tim bawah kita tu tadi. Bila kita tak baik dengan tim bawah kita tu tadi, mulalah tim tak rasa respect dengan kita kan. Disebabkan orang lain ni. Sebab itulah jujur dan amanah tu penting. Jangan jadi batu api satu. Jangan jadi orang yang melaga-lagakan ni. Tak baik. Jangan disebabkan nak perhatian daripada orang lain, kita sanggup untuk melaga-lagakan orang lain.
Jangan jadi yang macam tu. Ya, jangan jadi yang macam tu. JM sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa dengan sikap leader JM yang macam tu. Sangat-sangat kecewa. Ya, kalau hari ni dia dengar, tak apalah dia dengar. Sebab JM sangat-sangat kecewa. Ya, sangat-sangat kecewa. Ya, okey. So jadi itulah so dah habis dah jam 12. Itulah cerita seorang pengasas. Banyak lagi sebenarnya cerita yang JM nak kongsikan. Tapi untuk esok adalah hari Jumaat, JM nak cerita tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Jadi okey, JM minta maaf sangat-sangat okey, JM doakan semoga anda semua dalam rahmat serta dakapan kasih sayang Allah. Semoga kita dijauhi daripada sikap iri hati, sikap sombong, sikap riak kita. Kita minta dengan Allah, selalu minta dengan Allah, istiqomahkan kita ni dalam berbuat kebaikan. Tak kiralah dengan siapa pun. Tak kiralah dengan siapa pun. Tak kiralah dengan siapa pun. Buat baik, buat baik, buat baik. Orang balas jahat kepada kita tak apa. Kita buat baik, kita buat baik, kita buat baik. Kita tahu letaknya di mana kita letak. Kita kena tahu di mana letaknya diri kita. Kita kena firm kepada diri kita. Kita buat baik, buat baik, buat baik. Biarlah orang tak jujur dengan kita, biarlah orang tak amanah dengan kita, tak apalah. Yang penting kita jujur dan amanah pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Kita jangan jadi orang yang munafik. Cakap lain tapi tak buat. Cakap ni bukan main lagi, tapi tak buat. So lebih baik tak payah cakap daripada kita cakap tak buat. Lebih baik kita tak payah cakap daripada, lebih baik kita tak payah tulis daripada kita apa macam mana? Daripada kita daripada lebih baik kita tak payah tulis tapi kita tak buat. Kita menyuruh orang lain tapi kita sendiri tak buat. Itu adalah orang yang munafik. Munafik. Bagi JM macam itulah. Bukan JM cakap tapi cikgu JM cakap. Kau hari ni kalau kau nak suruh orang tapi kau nak suruh orang ni, kau nak suruh orang buat, orang buat tapi kau sendiri tak buat, lebih baik kau tak payah suruh. Sebab itu tergolong daripada orang yang munafik. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Ampun dan maaf. Okey, JM doakan semoga orang yang diberi ujian di luar sana dengan penyakit COVID, penyakit yang berbahaya kat luar sana sembuh. Sembuh. Semoga sembuh dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua dalam golongan yang baik-baik insya-Allah. Semoga apa yang kita buat hari ni Allah pandang kita. Allah suka apa yang kita buat. Okey, jumpa lagi semua. Okey, assalamualaikum. Ampun dan maaf.